Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam tafsir Al-Quran, tafsir pimpinan Ar-Rahman, terjemahan dia, dan juga beberapa huraian dan tadabbur dari kitab lain. Kita telah mula surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51. Surah yang ke-51, juzuk yang ke-26. Bermula sambungan kita ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. Balik semula kepada ayat kita, surah Az-Zariyat ayat 15. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang neraka. Ayat 15 ni masuk kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, iaitulah kedudukan ahli-ahli syurga. Innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan dalam beberapa taman syurga dengan mata air yang terpancar padanya. Tengok nota 1682. Setelah diterangkan keadaan orang-orang yang engkar dan balasan buruk yang disediakan untuk mereka, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah SWT menerangkan perihal orang-orang yang beriman dan balasan yang sebaik-baiknya yang akan dinikmati oleh mereka. Itu dia panggil seimbang lah. Dalam Quran ni dia akan sebut dua-dua. Untuk orang baik di sini, untuk orang yang derhakanya di sini. Ayat ini menunjukkan kepada kita ahlul iman mutafawitun. Orang yang beriman, maknanya kita ni bagi dua. Satu yang tidak beriman, itu di luar kira-kira. Satu lagi orang yang beriman pula berbeza dari sudut tingkatan ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia takwa, ittaqal kufra, maknanya dia takut, jaga diri dia daripada kufur, maka mereka satu kumpulan. Ada lagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar lain daripada kufur. Kemudian ada di antara mereka yang menjauhi dosa-dosa kecil dan perkara-perkara semua jenis perkara yang tidak baik. Ini artinya ada di kalangan mereka yuhyi as-sunnah, yang menghidupkan sunnah Nabi SAW.
Dah lah, dia ada setengah orang dia tak buat benda tak baik, tapi sunnah pun tak apa kuat juga. Kita kata sunnah kena kuat. Maknanya ahlul iman mutafawitun, berbeza-beza dari sudut tingkatan takwa. Allah Ta'ala sebut apa keadaan mereka? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sebab apa? Orang ini dapat nikmat yang begitu besar. Akhidhina ma atahum ay radin. Mereka itu orang yang redha dengan anugerah pemberian daripada Tuhan mereka. Dalam hadis Nabi SAW telah beritahu kepada kita, hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qal, apabila hamba Allah Ta'ala masuk dalam syurga, Allah Ta'ala berfirman pada mereka, ya ahlal jannah, wahai hamba-hambaku yang duduk dalam syurga, fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik. Mereka jawablah dengan jawapan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, fayaqul hal raditum. Dia tanya, muredha adakah? Kamu suka adakah? Kamu happy adakah dengan apa yang aku beri? Allahu Akbar. Allah tanya. Fayaqulun, mereka pun jawab, wa ma lana la narda ya Rabb. Bagaimana kami tak redha nikmat yang terlalu besar ini yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita? Bagaimana kita tak redha? Masya-Allah. Allahu Akbar. Fayaqul, Allah kata apa? Aku akan beri lebih baik daripada itu lagi. Syurga ni besar dah, aku nak beri hal lebih baik lagi. Allahu Akbar. Mereka tanya, wa ayyu syai'in? Apa lagi yang lebih pada ni? Nikmat yang ada hari ini pun sudah tidak terkira. Fayaqulullahu, Allah Ta'ala berfirman, uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Allah kata, aku curahkan ke atas kamu keredaanku, aku tak akan murka lagi pada kamu pada saat ini sampai bila-bila. Ini untuk ahli syurga. Qala Allah Ta'ala wa ridwanullahi akbar wa ridwanum minallahi akbar. Keredaan yang Allah Ta'ala begitu lebih besar daripada nikmat syurga yang kita dapat. Baik. Sebab apa? Ini dia panggil ciri-ciri, kriteria, sifat-sifat ahli syurga yang mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Tanda tuan-tuan dan para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat termasuk di kalangan rombongan ini, insya-Allah. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya mereka, ni ahli syurga ni, di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah kata kanu fid dunya muhsinin. Al-ihsan di sini ada dua kategori. Yang pertama ihsan fi ibadatihim, ihsan dalam ibadat. Apa makna ihsan dalam ibadat? Seperti dalam hadis Jibril alaihissalam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan tu musembah Allah Ta'ala seolah mu tengok dia. Maknanya kita tak berani nak langgar perintah-perintah Allah Azza wa Jalla ataupun cuai daripada nak larang. Kita tak berani langgar larangan dan kita tidak cuai dalam perintah. Yang kedua, ihsan ilal khalqi, buat baik kepada orang. Kita ni kena dua-dua. Kadang-kadang ada setengah orang tu baik dengan Tuhan, warak dia, solat tak tinggal, tapi dengan orang tak baik, kan? Dengan mulut lezanya, dengan apa ni, bakhilnya, jiran tetangga miskin tak bantu, contohnya kita kata ini dia panggil tidak ihsan kepada makhluk. Dan termasuk pada hayawan. Nah, tengok kucing sepak bukan nak bagi makan, ini dipanggil tidak ihsan. Maka Allah sifatkan ahli syurga ini muhsinin, maknanya orang yang baik, orang yang juh. Kalau kita kata juh lah senang. Kemudian Allah detailkan ihsan yang pertama. Tengok, ihsan yang pertama iaitulah ihsan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat yang 17.
Ya, apa ni dalam ayat ni? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini sifat dia. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Nak tidur tu tak banyak, qalil. Sikit masa untuk tidur. Maknanya masa lagi untuk apa? Untuk beribadat. Untuk ibadat. Cuma kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi kita dia bagi masa. Lepas Isya dia tidur, lepas tu bangun, lepas tidur balik. Di akhir malam dia bangun pula. Kita kalau buat lagu ni pakai jadi hari. Lepas Isya tidur lalu, jawab dia subuh baru bangun kan. Jadi kita bahaya. Sebab kita tidak, dia panggil jam loceng, kita tidak mantap. Sebenarnya jam loceng yang ada dalam handphone atau dalam jam yang kita beli ni tidak kuat hak tu. Hak kuatnya di mana? Jam loceng yang ada dalam dhamir, dalam perasaan kita. Itu kuat. Orang tua kita tak ada jam loceng apa? Bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi sudah bangun. Kita ada jam loceng 3 kali mati, 3 kali tutup, tak jadi apa. Tak terbangun juga. Na'udzubillah kan. Maka kata di Ibnu Abbas, tanda dia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikitnya malam mereka tidur. Qal lam yakun yamdi alaihim lailatun illa ya'khuduna minha walau syai'an. Maknanya setiap detik malam tu dia akan ambil sikit-sikit untuk beribadat ataupun tidur rehat sekejap. Cuma kita kena ingat, kita kena ingat bahawa kalau kita ni kadang-kadang kita dengar cerita pelik-pelik orang buat, orang cerita. Tok Wali ni 50 tahun tak tidur. Maya sonak beribu-ribu rakaat. Kita kata kalau kita nak beritahu pada masyarakat pun biarlah agak realiti sikit, kan? Apa mana realiti? Kita kata nak maya satu malam beribu rakaat. Kira dulu satu malam daripada Isya, lepas pada Isya sampai subuh berapa minit ada? Kalau 8 jam, 8 kali 60 berapa minit? 480 minit. Lepas tu tak okey lah orang soleh-soleh ni maya macam kita, macam pagu ayam. Pakai bangun Allahu Akbar 100 minit satu rakaat. Mereka ni baca panjang. Jadi pasal itulah kita kata biarlah cerita-cerita kita tu agak realiti. Orang dengar apa logik. Syekh ni maya 1000 rakaat satu malam. Okey, 1000 rakaat. Setengah minit satu rakaat. Penat. Jadi kita ada. Orang ni tak tidur 20 tahun ni. Lepas tu dia tidur bila? Jadi kita biarlah. Nabi SAW, Nabi kata aku tidur, aku bangun. Kan Nabi kita dia bagi malam dia tu. Sahabat-sahabat juga sedemikian. Ibnu Abbas kata, mana dia ambil masa. Rehat sekejap, bangun, rehat pula, bangun. Itu dia panggil cara mereka. Mana dia bagilah, bagi 1/3 malam ke 1/4 ke 1/5, 1/6, tengok keadaan. Itu dia panggil. Cuma kita kena ingat, kalau kita kata ibadat malam, tanda ni para jemaah, ini dipanggil satu poin yang kita jangan nampak kita ni terlalu lemah sehingga kita putus asa. Malam ni hariyun bagi orang yang, kalau kita kata malam, iaitulah daripada maghrib sampai subuh, itu malam. Jadi alhamdulillah, kalau kita pergi maghrib awal ke masjid, solat maghrib berjamaah di masjid, kemudian tak balik, lepas maghrib kita duduk di masjid, iktikaf. Kalau ada kuliah kita dengar, kalau tak ada kuliah kita baca Quran contohnya. Daripada maghrib 7.30 sampai pukul 9.30 sudah 2 jam. Daripada malam kita ada 10 jam, alhamdulillah. Maknanya jangan kita pandai sikit lah. Cuma kita kena pandai mengisi masa tu. Kalau lepas maghrib sampai Isya, ni ada setengah orang dia mari sembahyang maghrib, lepas maghrib dia balik rumah dia, kan, minum-minum teh dekat kedai kopi contohnya, mari pula Isya, kita kata rugi. Tunggu situ. Bahkan orang yang solat berjamaah Isya dengan subuh kembar, bukan jamak tak boleh Isya dengan subuh, jamak boleh maghrib dengan Isya, kan. Isya dengan subuh dari sudut apa? Dari sudut jamak berjamaah besar kelebihannya. Kata Nabi SAW, man sallal isya fi jama'atin,
siapa solat isyak berjamaah, solat masjid, faka'annama qama nisfal lail, bandingan dia, gandaan pahala dia seolah-olah dia sudah berdiri setengah malam. Setengah malam ada bangun kita. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa dia sambung pula semaya subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, seolah-olah dia semaya malam seluruhnya. Masya-Allah, tabarakallah. Hadis ini sahih, dikeluar oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kita kena belajar, kita kena jaga solat isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. Maknanya pahala setengah malam, solat subuh pula kita sempurnakan malam kita dari sudut apa? Dari sudut pahala berqiyamul lail. Habis tak payah bangun tengah tu. Ini orang panggil skala besarnya begitu. Tapi kalau boleh isi dia tengah-tengah lagi, solat witirnya. Kalau boleh solat witir ni biarlah ada juga satu rakaat paling kurang. Dia panggil adnal al-kamal berapa? 3 rakaat. 2, 1. Kalau kita rasa kuat lagi 5 rakaat boleh. Kuat lagi 7 boleh pergi sampai 11 rakaat. Contohnya kita kata alhamdulillah. Maka marilah kita ihya al-lail, hidupkan malam kita itu dengan perkara-perkara yang baik, bermula daripada maghrib. Saya buat dia panggil timetable ataupun jadual hidup kita ni. Qiyamul lail kita bermula bila? Maghrib. Maghrib kita cuba istiqamah pergi masjid. Jangan tak pergi masjid kan. Bila kita istiqamah pergi masjid daripada maghrib, insya-Allah. Lepas maghrib jangan balik. Tunggu. Masjid saya ni, surau kita ni contohnya tak ada kuliah malam ni. Ya. Kita boleh tengok hari ni, tengok surau sebelah apa? Ada kuliah. Masjid ada juga. Jadi kita cari. Sebab kalau kita duduk seorang-seorang, tak ada kuliah, tak ada tazkirah maghrib dengan isyak, mengantuk. Tapi sebenarnya tidak ada istilah rugi. Tak ada rugi, tak ada orang ngajar ni. Apa rugi? Kita baca Quran, kita boleh berzikir, kita boleh tadabbur Quran. Tidak rugi. Cuma dia itu dari sudut pengisian masa. Maghrib ke isyak sudah 1 jam setengah. Kata Nabi SAW, siapa dia keluar dari rumah dia, ini dia panggil program hidup kita. Siapa dia keluar daripada rumah, dia sudah berwudu. Itu syarat. Syarat dianya, man tatahhara fi baitihi, berwudu di rumah. Kita pakai baju comel-comel siap untuk pergi masjid, keluar daripada rumah dengan niat ke masjid. Alhamdulillah, orang itu sudah masuk package, iaitulah berjalan ke masjid, sudah dikira berpahala solat. Lepas solat maghrib pula tak mau balik, tunggu nak solat isyak. Dalam hadis kata intizarus salati salatun. Siapa dia menunggu solat, orang tu diberi pahala solat. Kenapa tak balik tu lepas maghrib? Tunggu solat isyak. Sudah ditulis oleh malaikat pahala solat. Satu. Yang kedua, malaikat mendoakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat kata, ya Allah, berilah keampunan kepada orang ni. Ya Allah, berikanlah rahmat pada orang ni. Apalagi kita bahagia kita, para jemaah sekalian, kita sentiasa mendapat doa daripada para malaikat bagi orang yang duduk di masjid. Allahu Akbar. Maka inilah yang dikatakan, maka kita berdirilah malam ma tayassara, setakat mana yang kita mampu. Jadi malam itu bermula daripada maghrib sampai ke terbit fajar. Cuma dari sudut spesifik orang panggil solat malam, qiyamul lail itu bermula selepas solat isyak. Lepas solat isyak kita solat 2 rakaat ba'diyah ataupun 4 rakaat. Pilihan yang terbaik 4 kan. Paling kurangnya 2. Maka bermulalah qiyamul lail sampai ke subuh. Sebab tu ana kata kalau kita nak kira malam ni banyak mana, kita kena kira daripada maghrib sampai subuh. Sekarang ni maghrib kita pukul 7.30 kan. Subuh kita pukul 5.50. Coba bagi berapa jam? 7
Maknanya 10 jam 10 jam 20 minit. Kalau bagi 3 macam mana? Jadi 3 jam lah, 3 jam setengah lebih kurang. Tak? 3 jam setengah maknanya pukul 7 setengah, 8, 9, 10. Pukul 11 itu dia panggil as-sulusul awal. 1/3 yang pertama. Kemudian masuk 1/3 yang kedua daripada pukul 11, 1, 2, 12, 1, 2 setengah. Badan bermula daripada 2 setengah sampai ke 5 setengah itu dia panggil as-sulusul akhir, 1/3 yang akhir. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau kita boleh ambil ini sikit bermakna kita sudah masuk dalam orang yang kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kemudian Allah Taala sebut sifat yang ketiga tu, apa dia yang ketiga? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur. Jadi waktu sahur ni dia panggil waktu yang ketiga. Waktu yang ketiga akhir malam sebelum fajar. Kan kita dah bagi tadi, malam bagi 3. As-sulusul akhir, 1/3 malam. Yang terakhir. Tapi akhassul khusus, istimewanya iaitulah di akhir malam sebelum fajar, itu dipanggil waktu sahur. Waktu sahur. Sebab orang bangun bersahur pada saat itu. Ada juga orang sahur belum tidur, itu bukan ikut sunnah. Dia kata aku ni malah nak bangun dah. Pakai sahur lalu ni boleh? Kata boleh. Tapi dari sudut sunnahnya, dari sudut peraturannya, apa dia? Kita bersahur itu iaitulah pada waktu akhir malam sebelum fajar. Ada riwayat kata sekadar di antara sahur dengan subuh tu 50 ayat. Mana pendek sangat dia punya masa. Cuma kita kena ingatlah Nabi kita makan roti je. Tak, kita 50 ayat duk main bubuh nasi lagi. Duk panah tom yam lagi. Panas sup lagi. 50 ayat pada duk panah nasi baru, kan? Jadi kita kena ambil masa yang sesuai dengan cukup masa, insya-Allah. Maka patutnya malam itu dijadikan waktu tidur. Tapi sekarang ni zaman kita ini malam bertukar menjadi malam tempat orang bangun. Dia tidur siang pula. Kalau orang Arab tu malam pakat jaga. Majlis kahwin dia, kenduri dia pukul berapa makan nasi? Pukul 12 malam baru berkumpul. Majlis kenduri kahwin 12 malam baru berkumpul. Itu untuk laki-laki. Orang perempuan sampai subuh. Lepas tu pagi esok dia tidur pak zuhur. Itu budaya baru, dia panggil dakhilah. Tempat kita pun mari juga kedai-kedai makan 24 jam ada. Bila mari PKP baru ni, anda tengok harmoni molek. Kan? Kedai tak ada malam senyap belaka. Boleh je kita. Kebetulan pula bapak-bapak di rumah telah pun naik taraf imam interim. Imam sementara. Semua pakat jadi tu imam belaka, kan? Tanpa gaya pegang tokak macam-macam, kan? Kita kata masya-Allah, itulah hikmah di sebalik corona. Maka sepatutnya malam itu dia panggil apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Malam waktu kita istighfar. Pada waktu sahur, yakni akhir malam sebelum fajar pula mereka selalu beristighfar kepada Allah, memohon keampunan. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi kita berdoa, ya Allah berkatilah umat aku ni pada waktu pagi. Jadi pagi ni kalau kita tengok orang-orang yang bekerja, pasar-pasar borong, pasar apa tu, pagi pukul 5 pagi siapa dah dia? Kita ahli-ahli ibadat ni pukul 5 pagi bangun beribadat. Sebab apa? Orang jual pagi ni berkat. Allah Ta'ala, Nabi kita doa, ya Allah berkatlah kepada umat aku ni pada waktu pagi. Ada ini dikeluar oleh Abu Dawud, oleh At-Tirmizi, kan, dengan sanad yang baik, alhamdulillah. Wabil ashar, bila kita kata waktu sahur dengan mana akhir malam. Akhir malam, ketika itu Allah SWT berfirman, hal min sa'il, adakah orang minta? Hal min da'in, adakah orang yang berdoa? Hal min mustaghfirin, adakah orang istighfar? Maknanya orang yang bangun malam di akhir waktu subuh, sebelum subuh ni, jangan lupa tu waktu kita waktu istighfar.
Tak usah duduk rajin sangatlah. Anda dah tengok kawan-kawan kita ni dalam grup-grup mazhab Wasafi ni. Pukul 5 pagi duduk mesej kau, duduk WhatsApp kau tu, WhatsApp kau ni, benda-benda macam-macam cerita. Kita kata simpanlah masa tu masa sangat mustajab. Masa tu masa Allah Ta'ala buka pintu luah-luahnya kepada hamba dia supaya beristighfar. Tiba-tiba masa itulah kita duduk sibuk dengan benda-benda lain. Kita kata sabarlah saudara, gunalah masa ini masa untuk beristighfar. Maka kenapa Allah Ta'ala sebut wabil asharihum yastaghfirun? Iaitu biasanya orang-orang ahli ibadat ni dia setengah 1/3 malam akhir dia bangun tahajud. Bila dia bangun tahajud, akhir malam tu dia rasa dia tamatkan dengan istighfar. Nabi SAW dia panggil gaya Nabi kita beribadat, iaitulah Rasulullah SAW bila lepas dia ibadat dia istighfar. Contohnya lepas solat. Ni dalam apa ni, ana dah tulis risalah kita ni kan, zikir lepas solat. Ini kita bagi pada para jemaah ataupun dalam buku ni, zikir lepas solat ni. Dan zikir kita nak ajar hak sunnah Nabi SAW. Nabi kita kata di Sauban ni pembantu Nabi SAW. Sauban kata apa? Nabi kita lepas bagi salam solat, istighfar salasan. Dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Orang tanya Sauban, kaifal istighfar? Dia kata dia bagi lafaz yang paling pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lafaz yang paling pendek sekali. Ada orang bahas, kalau panjang boleh tak? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu. Kita kata boleh, itu termasuk istighfar. Cuma ana bimbang, kalau panjang di awal, miss yang belakang. Dalam risalah kita ni, ana telah catat di sini ada 10 bacaan zikir lepas salat. Jadi kalau kita panjang nombor 1, agak-agak sampai ke tidak yang nombor 10. Kalau tak sampai, ambil yang awal tu ringkas. Kemudian kita baca semua azkar al-ma'surah, zikir yang maksur daripada Nabi SAW selepas solat. Pendek tak apa, tapi biar ada semua. Sebab itulah dia panggil fiqhud du'a. Dalam doa kita ni ada fiqh. Kita bukan pakai boleh rempuh begitu saja. Dia panggil ada fiqh. Maknanya dalam kita nak berdoa, biarlah kita memahami suasana, realiti dan keadaan. Sebab anda tengok kadang-kadang format doa lepas solat bermacam-macam. Ada imam lepas assalamualaikum terus alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada, kemudian al-fatihah, doa. Habis 3 dia baca. Mana lagi bacaan-bacaan lain yang telah warid yang sahih daripada Nabi SAW, kita kata rugi. Sebab waktu itu waktu istighfar, waktu kita berzikir dengan zikir yang maksur yang telah diajar oleh Nabi SAW. Maknanya lepas kita habis ibadat, kita istighfar. Setelah kita berdiri malam, kita istighfar di akhirnya. Dan juga salah satu daripada tanda tuan-tuan, salah satu daripada doa ataupun zikir yang diijazahkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz. Suatu hari Nabi kita pegang tangan Muaz. Dengar ni, dia pegang tangan Muaz. Dia kata, ya Muaz, Muaz, inni uhibbuka, aku sayang kamu. Ini bahasa psikologi. Kita ni kalau kita nak beri dengan orang, kita kena ada muqaddimah, saya sayang awak. Kemudian Nabi kata, mu jangan tinggal setiap kali lepas solat baca doa ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku, tolong aku untuk zikrik, ingat kamu sentiasa. Sama ada kita ingat dengan mulut, kita kata Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ingat dengan hati, kita sentiasa tidak lalai kepada Allah. Dan ingat dengan anggota, iaitulah kita tak buat perkara-perkara yang tidak baik. Yang kedua, kita minta Allah bantu kita syukrika, nak syukur nikmat yang kamu beri. Nikmat ni pelbagai. Allah beri nikmat tubuh sehat, kita bantu orang, kita cari rezeki yang halal. Allah beri kepada kita nikmat pangkat, kita boleh tolong orang, menyelesaikan masalah orang. Allah beri nikmat kita ilmu, kita ajar, didik orang. Allah beri kepada kita nikmat harta,
kita infak fi sabilillah. Yang ketiga, wa husni ibadatika, kita minta Allah bantu kita untuk beribadat sebaiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sifat orang-orang wabil ashari hum yastaghfirun. Itu dia panggil ihsan yang pertama. Apa dia ihsan yang pertama? Hubungan di antara kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Jadi kemudian kita pergi pula kepada hubungan di antara kita dengan manusia. Tak sudah kita duduk atas dunia ni, duduk main orang panggil baik seorang je, tak jadi. Habis kita kena baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Sebab pernah satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Dia kata, ya Rasulullah, seorang makcik ni kuat ibadat dia. Siangnya berpuasa, malamnya tahajud. Walakin tu'zi jaraha. Allahu akbar. Tapi dia menyakiti jiran. Kalau dengan jiran ni tak ada orang baik dengan dia. Nya kata ke dia, yang penting dia ni menyakiti jiran. Agak-agak apa yang Nabi nak bagi hukum? Kan sebut tadi, orang ni baik, puasa siang, ibadat malam. Kalau kita kata ahli syurga lah dia tu, la. Oleh kerana dia tak baik dengan manusia, Nabi kata, hiya finnar, orang ni masuk neraka. Maka kita kena baik dua-dua, baik dengan Allah dan baik dengan makhluk. Bagaimana nak baik makhluk? Dia panggil al-ihsan ilal khalqi melalui ayat kita yang ke-19. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta mereka ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Ayat ini, surah ini surah Makkiyah. Apa makna surah Makkiyah? Surah yang diturun di Makkah. Makkah belum ada zakat. Pasal itulah kata di para ulama, ayat ini lebih kepada sedekah, infak. Sebab zakat difardukan di Madinah apabila sudah ada negara Islam. Maka kita mengatakan ini adalah merupakan kelebihan yang tersendiri, iaitulah infak fi sabilillah dan membantu orang-orang yang susah secara sukarela. Maka wa fi amwalihim, dalam ayat ini Allah tanda beritahu kepada kita harta mereka, maknanya para sahabat. Ahli ibadat, bukan ahli pemalas. Kenapa dia tu duduk tidur masjid tak pergi kerja? Dia tu ibadat kuat tu. Habis makan minum keluarga dia, tunggu orang sedekah. La. Dia bukan darawis, bukan orang-orang hak serebeh tak ada kerja, kan? Tetapi mereka juga orang yang menuntut mencari harta dan juga kekayaan. Sahabat-sahabat ada belaka, ada ahli ibadat. Mereka ahli ibadat, tapi mereka juga ahli perniagaan, seperti Amr bin Auf. Sayyidina Abu Bakar sendiri berniaga. Kan, dua menantu Nabi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali kahwin anak dia, Sayyidina Utsman bin Affan, tajir, ahli perniagaan. Mereka ahli ibadat, tidak salah. Dan mereka juga termasuk di kalangan ahli-ahli perjuangan. Karena itu ahli ibadat ni ahli yang tidak lupa bila masuk masjid dia doa. Kan ingat doa masuk masjid, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, aku sekarang ni masuk rumahmu, bukalah, ampunlah dosa aku dan bukalah pintu rahmatmu. Dia panggil masjid itu suqur rahmah. Istighfar, solat, zikir, munajat. Bila nak keluar masjid, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlika. Ya Allah, ampunlah dosa aku, bukalah pintu-pintu rezekimu. Sebab aku keluar daripada masjid, kita nak pergi cari rezeki pula, kan, nak cari nafkah. Tetapi mereka ini telah melaksanakan perintah Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Bila selesai daripada solat, mau keluar daripada masjid, bertebaran di bumi, carilah rezeki yang Allah Taala sedia untuk kamu. Ayat ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Taala juga gambar dalam surah An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ada berapa ramai orang laki-laki pejuang-pejuang ini yang tidak
mereka tidak leka dengan perniagaan, dengan jual beli, tidak leka daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu dia panggil hak. Dia ada hak yang telah mereka peruntukkan kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang as-sa'il. Lis-sa'ili wal mahrum. Jadi kata para ulama tafsir, kata ayat ini turun awal, turun di Mekah sebelum diperdukan zakat. Tetapi orang Mekah ni dipanggil orang al-karam, orang yang baik, orang yang pemurah. Orang pemurah ni sampai hari ni pun orang-orang Arab ni kalau kita pergi rumah dia, senang-senang ya, dia perbah kambing dia payah kambing banyak kan. Mentah bunyi mak kambing mati dah. Daging kambing. Baik. Di antaranya seperti Allah Taala sebut dalam suratul Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka beri makan kepada hubbihi miskinan. Makan yang hak kita sayang, hak kita suka tu kita beri pada orang miskin, beri pada anak yatim, beri pada orang tawanan. Jangan kita beri makan tu hak dalam peti kita hak sebulan dah. Pada duk basi baik aku bersedekah orang, hak baik-baik tak pernah bagi sedekah. Kita kata lak, itu orang bukan betul-betul ingat kepada ihsan pada manusia. Tak apa bagi sedekah pun jangan basi. Tetapi yang betul-betulnya ala hubbihi, hak kita duk sayang itulah kita beri kepada orang. Jangan kata hak kita pejam mata dah. Habis rin hak tu baru nak bagi. Lak. Maka ayat ini para jemaah sekalian, lis-sa'il. As-sa'il ni makna orang yang meminta. Orang yang duk minta. Macam manusia ni macam-macam, ada suka minta. Wal mahrum, mahrum orang miskin yang tak minta. Nabi SAW beritahu, bukanlah orang miskin orang yang duk tu ekor orang duk minta, tapi orang yang betul-betul miskin yang kita kena cari, iaitulah orang yang berhajat, orang yang sangat memerlukan bantuan tapi dia tak minta. Duduk di hujung kampung, senyap-senyap, nampak sedih, tak cukup makan. Kita nak bagi derma, nak bagi infak, cari kumpulan ini. NGO cari orang-orang yang tak minta-minta ni. Duduk minta, ada semua kedai kopi, ada di supermarket, ada mari duduk minta. Itu dipanggil peminta. Jangan ajar. Nabi kita marah, tak tegur kepada orang yang meminta-minta. Tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda dalam hadis dikeluar oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Nabi kata, man sa'ala walahu ma yughni. Siapa dia minta sedangkan dia sudah ada cukup dah sebenarnya, makannya dia ada dah, tapi minta lagi lebih-lebih. Ja'at yaumal qiyamati khumushun au khudusun au kuduhun fi wajhi. Orang yang minta-minta ni, mereka akan datang pada hari kiamat, muka dia berkedut, daging muka dia luruh, tak ada daging kata orang, air mukanya tidak ceria. Tu tanda orang duk minta atas dunia, sedangkan mereka mampu je, boleh je kerja. Pasal itulah Nabi kita tak suka kalau orang minta ni kita duk beri siang malam. Tapi baik Nabi kata, mu ambil kayu api, ambil kapak, ambil golok, pergi cari kayu api jual, lebih baik daripada kamu duk minta-minta, kan. Wal mahrum, itu yang kita nak. Mahrum ni iaitulah, kata di ulama tafsir, panjang huraian tentang mahrum, ada 8 qaul. Kita ambil orang ringkas je. Iaitu mahrum ni orang fakir, makna orang yang terhalang daripada memiliki harta. Mahrum iaitu al-muta'affif, orang yang mempunyai jiwa yang kental tapi dia tak minta dengan orang. Maka inilah yang pahala besar kalau kita nak sedekah, pergi cari orang yang tak minta tapi dia berhajat. Pasal itulah kita kena buat senarai. Orang ni ibu tunggal contohnya, ada anak 5, 6, 7 orang. Pendapatan dia berapa? Menoreh kata boleh 300,500 sebulan. Anak dia 7 orang, tapi dia tak pernah minta. Orang ni yang kita kena hantar bantuan utama lagi. Tapi ada tunggu tepi jalan, siang malam duk minta, hak tu kita siasat juga. Kalau ada dah makan ni setengah orang ni masya-Allah, kalau kita pergi siasat di rumah dia, NGO tu mari, NGO ni mari hantar berah rumah dia, hampir-hampir nak keluar zakat banyak kan. Dia panggil penak kita. Pasal itulah para jemaah sekalian, bila mari banjir orang bagi banyak. Bila mari PKP ni, NGO kita bekerja menghantar bantuan-bantuan,
tapi biarlah bantuan itu diselaraskan supaya tidak bertindan. Orang panggil orang rajin minta boleh banyak, orang betul-betul miskin kelaparan. Nauzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, itulah ayat yang kita tadabbur pada kali ini, iaitulah sifat ahli syurga. Apa dia sifat? Al-ihsan, dua ihsan. Ihsan dengan Allah, yakni ibadat dengan sebaiknya, dan ihsan kepada makhluk, iaitulah dengan melakukan kebajikan-kebajikan, melakukan amal-amal baik, charity, membantu orang susah, membantu orang baik dengan manusia. Maka dua ini ciri-ciri orang-orang yang akan mendapat surga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula daripada ayat tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala di alam ini. Kita tengok ke wafil ardi, bumi, kita tengok ke diri kita tengok ke langit. Semua ni tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.